Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Mughdil Muhtaj syarah kepada Minhajul Talibin yang dikarang oleh Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya ومن اعتادت انقطاعه في أثناء الوقت ووثقت بانقطاعه فيه بحيث تأمن الفوات لزمها انتظاره لاستغنائها حينئذ عن الصلاة بالحدث والنجس. Kata dia lagu mana? ومن اعتادت, dan barang siapa yang beradat. Barang siapa ni merujuk kepada perempuan yang keluar darah istihadah lah. Perempuan yang keluar darah istihadah. Barang siapa yang beradat, menjadi kebiasaan, pernah dah berlaku, itu makna i'tadat. Inqita'ahu, berhentinya darah, terputusnya darah, berhenti darah, kering darah istihadah tu lah. Fi athna'il waqt, pada pertengahan waktu. Waqt ay waqti salah. Fi athna'il waqt ay fi athna'i waqti salah, pada pertengahan waktu sembahyang. Jadi contoh hak lepas dah tengah waktu zuhur berhenti darah. Hak lepas dah. Jadi bulan lepas darah istihadah dia, sebagai contohlah, darah istihadah dia sampai ke hari yang ke-19. Sampai hari ke-19 zuhur berhenti. Bulan ni sama kot Hari ke-16 ada, 17 ada, 18 ada, masuk hari ke-19 dah. Lepas tu dia nak sembahyang zuhur. Jadi kalau dia tengok kepada adat dia yang pernah berlaku, tengah waktu zuhur berhenti, dalam pukul 3 berhenti dah kau. Hak lepas dah. Jelas? Nampak kan? Jadi sekali lagi hak lepas dah, darah dia sampai ke hari yang ke-19. Pukul 3 zuhur berhenti. Hak lepas dah. Bulan ni datang pula darah istihadah. Hari ke-16 ada, hari ke-17 ada, hari ke-18 ada, hari ke-19 ada. Hari ke-19 ni hari ni masuk zuhur dah. Tapi darah masih lagi ada. Tapi hak lepas dah darah berhenti fi athna'i waqti adh-dhuhur. Jelas. Tu. Barang siapa yang beradat berhentinya darah pada pertengahan waktu sembahyang. Lepas tu wa wathiqat binqita'ihi fihi, dan percaya ia man binqita'ihi, dengan berhentinya darah fihi fi athna'il waqt. Dan hak ni pun dia percayalah darah akan berhenti pada pertengahan waktu zuhur. Jelas dah. Jadi kita berapa syarat di situ? Berarti berapa syarat? Fendi? Berapa syarat? Siapa berarti boleh? Berapa syarat ni? Berapa syarat ni? 2 syarat. Yang pertama, beradat berhenti pada pertengahan waktu. Yang kedua, dia percaya darah tu berhenti pada pertengahan waktu sekarang ni. Hak beradat lepas dah. Hak leni pun masuk zuhur. Dia percaya, dia yakin darah berhenti pada pertengahan waktu. Sebab dia ditengok kepada darah semakin kurang. Faham tak kira? Masuk je zuhur, semakin kurang dah darah. Darah berhenti pada waktu zuhur, tengah waktu zuhur ni. Berapa syarat? 2 syarat. Tapi tengah waktu pun bihaitsu ta'manul fawat, sekira-kira aman ia. Apa makna ta'man? Aman, selamat. Al-fawat, benda terlepas sembahyang. Maksudnya tengah waktu pun masih lagi dalam waktu sembahyang lah. Bukanlah maksud tengah waktu tu sampai ke tak boleh dia nak sembahyang. Tak boleh dia nak sembahyang dalam waktu. Dia bimbang akan, kalau nanti akan
habis waktu. Okey, boleh faham. Tu makna ta'manul fawat. Fawat ni terlepas sembahyang lah. Ta'man ni dia tidak bimbang. Tidak bimbang akan terlepas sembahyang. Sekira-kira ta'manul fawat tidak bimbang, rasa aman, selamat, tidak bimbang, tidak takut terlepas sembahyang. Jelas tak? Dia tidak. Kan sekarang ni dia kena nanti kena tunggu. Okey, jelas. Jadi berapa syarat? Kedua tambah pula selagi. 3 syarat. Sebab bihaitsu ta'manu al-fawat. Ketika tu jawab bagi man. Jawab bagi man tu man syartiyah. Sesiapa yang berada mana-mana orang puang. Begini keadaan dia. Jawab dia lazimahan tidharuha. Lazimahan tidharuh. Lazim, wajib. Lazim dengan makna wajib di sini. Wajib kembali kepada man. Intidharu fa'il bagi lazimah. Menanti asna'il waqt. Pertengahan waktu. Wajib dia kena nanti pertengahan waktu. Okey. Faham tak kiam? Tujuan dia kena nanti pada pertengahan waktu. Tujuan untuk dia menunaikan. Kena ingat bagai. Untuk dia menunaikan sembahyang ala wajhil kamal. Di atas wajah yang sempurna. Boleh. Nampak dah? Sampai tengah waktu, tiba-tiba masih lagi ada darah. Maka ketika tu boleh dia sembahyang. Okey, boleh. Boleh dia sembahyang dah. Tapi kena berwuduk dulu lah. Macam hak yang sebelum kita khabar sebelum ni lah. Kalau tengah tu berhenti dah darah, hak tu je lah. Jadi dia mampu sembahyang ala wajhil kamal. Ataupun kalau tengah saat itu dia cek ada sikit lagi. Maka dia kena nanti dulu. Jelas tak? Sebab dia wathiqat binqita'ihi. Tapi sampai kepada tahap ta'man fawat as-salah. Okey, boleh faham? Nanti sikit lagi. Oh, sikit lagi tinggal. Nanti dulu. Dari sembahyang. Sikit lagi. Sebab dia mampu untuk sembahyang dalam waktu dengan cara yang sempurna. Tapi dia nanti tu kadang mana sampai sehingga tahap mana? Tahap aman, selamat, tidak bimbang akan terlepas sembahyang. Kalau aku nanti lagi, memang nak sembahyang dalam waktu lah. Ketika tu tak perlu nanti. Jelas ke tak? Nampak kan? Okey. Sebab dia wajib dia kena nanti. Listighna'iha, lam tu dipanggil lam ta'lil pada kata lazimah. Dia illah pada lazimah. Apa wajib dia kena nanti? Listighna'iha hina idin 'anis salati bil hadathi wan najas. Kerana istighna. Dia terkaya. Maksud dia tidak memerlukan. Pada ketika itu hina idin, pada ketika itu tidak memerlukan 'anis salati bil hadathi wan najas. Sembahyang bersama dengan najis dan berhadas. Dia tidak memerlukan sembahyang bersama dengan najis dan berhadas. Kerana dia mampu sembahyang. Faham tak kan? Kerana dia mampu. Anak kata-kata kerana dia mampu. Sebab apa guna perkataan mampu? Nanti kita akan tengok pada penghujung. Khatib Asy-Syirmini kata-kata. Li'anna al-'adata munazzalatun manzilatal qudrah. Kerana sesungguhnya adat yang pernah berlaku tu ditempatkan dia pada tempat mampu. Faham tak kan? Dan biasa berlaku begitu. Lepas tu dia percaya akan berlaku begitu juga. Maka seolah-olah dia mampu. Jelas. Kerana dia mampu untuk mengerjakan sembahyang tanpa perlu menanggung hadas dan najis. Maka wajib dia kena sembahyang dengan keadaan begitu. Kerana itulah hak yang paling sempurna. Okey, jelas tak? Itu maksudnya. Lazimahan tidharuhu listighna'iha hina idhin 'anis salati bil hadathi wan najas. Okey, sebelum daripada kita pergi kepada perbahasan baru, kita buat sedikit kesimpulan daripada permasalahan. Okey, jelas. Orang puang ni dia datang istihadah. Sekarang ni darah berhenti ke tak? Darah dah berhenti, darah masih lagi ada. Apabila masuk waktu zuhur, darah masih lagi ada. Cuma berpandukan kepada adat hak lepas, darah berhenti dalam waktu zuhur.
Jelah. Tengah waktu zuhur. Pukul 3 setengah hak lepas. Tapi adakah mesti hak ni sama dengan hak lepas? Tidak. Tetapi oleh kerana pernah dah berlaku, maka dia menjadi kuat. Okey, faham? Menjadi kuat nisbah kemungkinan darah tu berhenti dalam waktu. Sebab pernah dah berlaku begitu. Jadi hak lepas dah, tubik sampai ke 19 hari, zuhur, tengah waktu zuhur, pukul 3 hingga pukul 3 setengah, darah berhenti. Hak ni 19 hari dah. Faham? Jadi oleh kerana pernah dah berlaku, jadi ada kemungkinan yang kuat berpandukan kepada adat yang sebelum daripada ni, darah akan berhenti pada tengah waktu. Ada kemungkinan kuat. Kerana disokong oleh adat yang pernah berlaku. Dia kita nak kata dua kemungkinan mana lebih kuat, mana yang tidak kuat, mesti kena ada murajahat. Ada hak yang mengkuatkan. Yang mengkuatkan dia adalah benda hak yang berlaku sebelum daripada ni. Yelah. Tetapi semata-mata pernah berlaku begitu masih lagi belum mencukupi, bahkan mesti dia kena wathiqat min qita'ihi fihi. Dia percaya darah dia akan berhenti dalam waktu. Lagu mana? Dia tengok darah slow dah. Kurang dah. Tidak lama dah berhenti . Tapi pada awal saat itu masih lagi ada darah. Okey, boleh faham? Ketika tu wajib dia kena menanti pada pertengahan waktu untuk dia sembahyang. Tak boleh dia sembahyang lalu. Bapa wajib dia kena menanti? Kerana dia mampu, okey, jawapan dia kerana dia mampu mendatangkan sembahyang ala wajhil kamal. Faham? Maka wajib dia kena sembahyang ala wajhil kamal. Kena nanti . Tapi penantian perlu dibuat, janganlah sampai kepada dia bimbang akan terluput sembahyang daripada waktu. Okey, boleh faham? Boleh faham? Jelas ? Mesti dia kena nanti. Untuk dia mengerjakan sembahyang ala wajhil kamal. Kerana, benda, dia tidak memerlukan. Atau listighnaiha. Kerana dia tidak memerlukan sembahyang bersama dengan hadas dan najis ketika dia mampu untuk sembahyang dalam keadaan biasa. Jelas. Itu maksud dia. Okey, habis. Wa illa, dan jika tidak. Illa ni bukan makna melainkan. Kita kalau illa makna melainkan lalu tak, bukan. Wa illa adalah suatu ringkasan daripada suatu ayat. Dipanggil suatu ringkasan daripada suatu ayat. Wa illa, dia kalau kita nak mudah, wa illam yakun kadhalik. Itu mudah . Wa illam yakun kadhalik. Itu asalnya. Asal wa illam yakun kadhalik. Dan jika tidak adalah ia seperti demikian itu. Kalau bukan begitu. Hak tadi beradat berhenti darah pada pertengahan waktu. Satu. Yang keduanya, dia percaya darah tu akan berhenti pada pertengahan waktu. Hak ni. Yang ketiganya, rasa aman daripada terlepas sembahyang dalam waktu. Okey. Kalau tidak begitu. Tidak begitu. Jelas. Tidak seperti hak tadi. Maka fafihi tafsilul madhkuru fil mutayammim alladhi yarjul ma'a fi akhiril waqt. Maka padanya adalah tafsil perincian al-madhkur yang tersebut fil mutayammim pada orang yang bertayamum alladhi yarjul ma' fi akhiril waqt, yang mengharap akan ada air pada penghujung waktu. Faham? Perincian seperti di sana. Kan ada perincian dia. Okey, begini. Allah Rabbi. Dia kata nak tahu masalah ni kena tengok sana. Kerana dia kaedah cara ulama' dulu. Dia tak sebut pula. Sebab dia nak suruh pengetahuan kita bersambung, berhubung dengan permasalahan tu, permasalahan ni. Sebab begitulah cara untuk membina malakah fiqhiyah. Okey, boleh faham? Sebab itulah dia bagi masalah ni, lepas tu dia bagi perbandingan masalah ni supaya dia nak ikatkan pengetahuan kita dengan satu permasalahan dengan suatu permasalahan yang sama yang lain. Okey, boleh faham? Untuk membina malakah fiqhiyah. Okey, tengok. Dia kata mana? Dia kata kalau sekiranya bukan begitu, tidak pernah beradat, walaupun dia percaya darah ni akan berhenti pada pertengahan waktu. Dia percaya darah ni akan berhenti pada pertengahan waktu, tapi tidak beradat pun begitu.
Ataupun pernah beradat begitu tapi dia tidak percaya darah dia berhenti pada pertengahan waktu. Ataupun pernah beradat dia percaya cuma takut akan habis waktu. Sebab nampak takut ujung waktu baru berhenti. Okey, boleh faham? Kalau tidak begitu, maka pada permasalahan ini ada perincian yang disebut dalam bab orang yang bertayamum yang mengharapkan wujudnya air pada penghujung waktu. Kita tayamum adalah ganti daripada mandi wajib dan berwuduk. Sebab yang boleh kita tayamum asasnya ada dua. Yang pertamanya adalah kerana sakit, yang keduanya kerana tidak ada air. Okey, boleh faham? Jadi orang ni tayamum kerana tak ada air. Tiba-tiba dia mengharapkan ada air pada penghujung waktu. Apakah hukum? Okey, kalau kita buka dalam kitab ni, anda baca sikit hak yang disebut dalam kitab ni agar kita dapat faham betul-betul apa hak yang ingin disebut oleh Imam Nawawi di sini. Dikatakan kata Imam Nawawi, walau tayaqqanahu akhiral waqti fantidharuhu afdal. Kalau sekiranya dia yakin ada air pada penghujung waktu, maka menanti air lebih afdal. Dengan maksud kalau dia tidak menanti air, kalau dia bertayamum dan sembahyang pada awal waktu sah. Cuma hak yang paling comel adalah menanti air pada penghujung waktu. Okey, boleh. Jelas tak? Sebab apa? Sebab air adalah asal. Mengerjakan sembahyang dengan perkara yang asal lebih afdal, mengerjakan sembahyang dengan badal bagi perkara yang asal. Okey, sama juga dengan masalah ni. Jadi oleh kerana tidak pernah berlaku, maka dia memanglah dia tengok darah kurang dah berhenti maka ketika ni dia yakin berhenti maka hak paling afdal tapi tidak wajib hak paling afdal tapi tidak wajib, paling afdal dia menanti pada akhir waktu. Tetapi kalau dia nak sembahyang pada awal waktu dibolehkan. Jelas? Kalau dia sembahyang pada awal waktu maka dibolehkan. Okey, satu. Cuma ada cuma. Ingat dah hak yang lepas. Hak yang lepas lagu mana? Hak yang lepas. Mana hak lepas Okey. Biarlah, tak apalah hak lepas. Tak jumpa. Okey. Satu patutnya kata au dhannahu fa ta'jilu tayammum afdalu fil azhar. Kalau dia sangka, dia yakin, hak ni sangka, maksudnya kuat sangkaan air dapat pada penghujung waktu, maka menyegerakan bertayamum lebih afdal pada al-azhar. Jadi kalau sekiranya dia yakin ada air pada penghujung waktu, maka lebih afdal dia nanti. Tapi kalau nak sembahyang pada awal waktu dengan tayamum dibolehkan. Tapi kalau dia tidak yakin, hanya kuat sangkaan akan wujudnya air pada akhir waktu, maka lebih afdal dia sembahyang pada awal waktu dengan tayamum berbanding dengan dia menanti. Okey, boleh faham? Sama juga dengan masalah ni. Kalau dia yakin, dia percaya darah ni akan berhenti pada penghujung waktu, tapi tidak pernah pun berlaku begitu. Okey, jelas kan? Sebab tengok kau kurang dah berhenti maka lebih afdal dia nanti. Tapi kalau nak sembahyang pada awal waktu dibolehkan. Okey. Tapi kalau dia berat-berat tapi tak yakin. Berat-berat berhenti berat-berat berhenti. Tapi berat-berat berhenti mungkin juga tak berhenti. Maka ketika itu lebih afdal dia sembahyang pada awal waktu. Itu maksudnya. Wa illa fa fihi tafsilul madhkuru fil mutayammim alladhi yarjul ma'a fi akhiril waqt. Katanya, tapi walau bagaimanapun wajazama sahibus syamil, dan telah memutuskan oleh sahibus syamil, oleh tuang kepada kitab Syamil. Kitab Asy-Syamil fi Furu' Asy-Syafi'iyah li Ibn Sabbagh. Karangan Imam Ibn Sabbagh. Nama dia kitab Asy-Syamil fi Furu' Asy-Syafi'iyah. Yang mana Imam Ibn Sabbagh dalam kitab Asy-Syamil fi Furu' Asy-Syafi'iyah dia telah memutuskan biwujubit ta'khir, dengan wajib melewatkan. Kalau mu mengharapkan darah berhenti pada pertengahan waktu, walaupun belum pernah berlaku begitu sebelum daripada ni, tetap wajib mu kena melewatkan sembahyang. Okey, jelas tak? Ni pandangan siapa? Imam
Ibn Sabbagh, pengarang kitab Asy-Syamil. Seorang ulama mazhab Imam Syafi'i. Jelas. Tapi adakah semua ulama bersepakat dengan pandangan Sahib Syamil? Tidak. Khatib Asy-Syirbini disebut lagu mana? Perinciannya seperti bab tayammum dulu. Bermakna tidak wajib melewatkan. Qala Az-Zarkashi, telah berkata oleh Imam Zarkashi, wa huwa al-wajh, wa huwa kembali kepada ma qalahu Az-Zarkashi, wa huwa kembali kepada ma qalahu Az-Zarkashi adalah al-wajhu, satu wajah. Satu wajah, maksud pada wajah, wajah ni adalah pandangan bagi ashab Asy-Syafi'i. Satu pandangan bagi ashab Asy-Syafi'i. Kama law kana ala badanihi najasatun. Seperti permasalahan kalau ada di atas badan seseorang tu najis. Warajal ma'a akhiral waqt, dan dia mengharap air pada penghujung waktu, fa innahu yajibu at-ta'khiru an awalil waqt. Baik, maka sesungguhnya wajib dia melewatkan daripada awal waktu. Melewatkan daripada awal waktu. Tak perlu awal waktu lah. Li'izalatin najasati, untuk menghilangkan najis. Fakadha huna, maka seperti ini juga huna, di sini. Baik. Jadi Imam Az-Zarkashi kata sama lah. Jadi sama, wajib dia kena melewatkan. Sebab bandingan dia, bandingan masalah yang sama dengan masalah ni, kata Imam Zarkashi, adalah orang yang ada najis pada tubuh badan dia, yang mana najis tidak dimaafkan, tapi dia mampu menghilangkan najis pada pertengahan waktu, maka wajib dia kena melewatkan sembahyang sehingga dia menghilangkan najis tersebut. Okey je lah. Itu maksud dia. Kama law kana ala badanihi najasatun wa rajal ma'a akhir al-waqt fa innahu yajibu at-ta'khir, maka sesungguhnya wajib dia melewatkan an awalil waqt, an meninggal daripada awal waktu. Melewatkan tidak perlu, atau melewatkan daripada awal waktu. Li'izalatin najasati, untuk menghilangkan najis. Fakadha huna, maka seperti ini juga huna, di sini. Tidak. Fakadha, maka seperti ini juga huna, di sini. Dalam bab perempuan mustahadah yang percaya darah dia berhenti pada penghujung waktu tetapi tidak pernah beradat begitu. Nah, jelas. Tapi intaha tu dipanggil ringkasan dari aliha, ringkasan daripada intaha. Habis dah perkataan Az-Zarkashi. Kan dia kata qala Az-Zarkashi tadi kan. Apabila dia kata qala Az-Zarkashi, maka dia pun tulis aliha, memberi isyarat sampai sini dia aku naqal perkataan Imam Zarkashi. Jelas tak? Jelas ha? Baik. Wal awjahu al-awwal. Al-awjah, bukan al-awjuh. Dia lain baca. Kalau al-awjuh jamak daripada wajhun. Jam'ut taksir. Tapi kalau baca al-awjah, tu dipanggil benda isim tafdil. Dibaca benda Zat? Isim tafdil atau wazan af'al, afdal. Sama. Wal awjah. Jadi al-awjah adalah istilah yang digunakan oleh, atau istilah yang diguna oleh fuqaha asy-Syafi'iyah. Al-awjah makna dia adalah al-asah minal wajhain. Kan apa dah, ada dua wajah di situ. Dua wajah kepada ashab asy-Syafi'i. Jelas tak? Wal awjah ay wal asahu minal wajhain, yang lebih sahih daripada dua wajah tersebut adalah al-awwal, al-wajhul awwal, wajah yang pertama. Yang lebih sahih daripada dua wajah tersebut adalah wajah yang pertama. Mana wajah yang pertama? Iaitu padanya perincian yang tersebut dalam bab orang yang tayammum, yang mengharapkan air pada penghujung waktu. Jelas tak? Kan ada dua wajah tu kan? Ada wajah perincian ni macam tu macam bab tayammum dua. Wajah yang kedua benda? Wajah yang kedua adalah wajib dia kena melewatkan. Faham tak lagi? Mana hak yang lebih sahih daripada dua wajah tersebut? Seperti hak yang tayammum dulu. Ini adalah apa hak yang disebut oleh Khatib Syirbini. Tapi adakah semua ulama hak yang lain sependapat dengan Khatib Syirbini? Tidak. Faham? Jelas Imam Zarkashi berpandangan lain, dia adalah sebelum Khatib Syirbini lagi. Sama juga dengan benda Imam Ibn Sabbagh lain. Okey, jelas kan? Okey, habis. Jadi tak wajib lah.
Okay, pandangan hak yang lebih kuat tak wajib lah dia melewatkan sembahyang. Jelas tak? Apa kalau dia percaya sekali dengan adat dia penuh berlaku, begitu, wajib dia kena melewatkan. Sebagaimana hak yang kita jelaskan. Hak ni tak wajib, walaupun dia percaya akan berhenti pada penghujung waktu, tidak wajib dia melewatkan. Faham tak tadi? Apa hak dulu wajib? Ketika beradat dan dia percaya darah tu berhenti pada pertengahan waktu, wajib dia kena takhirkan. Apa dulu wajib? Tengok dia kata wa innama aujabna 'alaiha at-ta'khira fima idza i'tadat inqita'ahu li'anna al-'adata munazzalatun manzilatal qudrah. Sesungguhnya telah mewajib oleh kami. Sesungguhnya kami mewajibkan 'alaiha 'alal mustahadah atau perempuan mustahadah tersebut. Kami mewajibkan at-ta'khir melewatkan sembahyang pada pertengahan waktu ataupun pada penghujung waktu. Fima idza i'tadat inqita'ah pada permasalahan apabila berada inqita'ahu berhentinya darah. Kan kalau beradat berhenti darah, lepas tu dia wathiqat min qita'ihi. Jelas tak tadi? Apa kita wajibkan? Dia saat itu menanti melewatkan li'annal 'adat tadi alasan dia kerana sesungguhnya adat. Bukan adat saja-saja adat. Adat yang disertakan dengan wathiqah. Dia saat itu orang hak yang percaya dengan berhentinya darah pada pertengahan waktu. Kerana sesungguhnya adat munazzalatun di tempat akan dia manzilatal qudrah pada tempat mampu. Sekarang ni antara perkara yang dituntut kepada seseorang adalah sembahyang tanpa ada menanggung najis yang tidak dimaafkan. Sembahyang dalam keadaan dia tidak berhadas. Boleh faham? Ini apa yang dituntut kepada seseorang. Mesti dia kena sembahyang dalam keadaan tidak menanggung najis yang tidak dimaafkan. Mesti dia sembahyang dalam keadaan dia tidak berhadas. Okey, boleh faham? Ketika dia mampu melakukan perkara ini, mesti dia kena buat. Kalau tidak mampu, wajib tak buat? Tak buat. Okey, boleh faham? Tak wajib buat kalau dia tidak mampu. Masalah dia mampu ke tak? Okey, tengok. Oleh kerana pernah berlaku, darah dia berhenti. Itu dipanggil i'tadat. Pernah berlaku, darah dia berhenti pada pertengahan waktu. Dan hak ni dia percaya akan berlaku benda yang sama. Maka ketika tu adat tersebut yang disertai dengan percaya berlaku benda yang sama dalam waktu ni, ditempatkan pada tempat mampu. Jadi seolah-olah dia mampu untuk sembahyang tanpa menanggung najis dan tanpa berhadas. Sebab itulah wajib dia kena nanti. Tu maksud dia. Jelas tak? Tak berat mana tak? Faham dah? Dia sebenarnya berat sebenarnya. Tetapi apabila kita telah ada pengetahuan asas dah dalam bab ni, dia membantu untuk kita faham ni. Hak ni sebenarnya berat juga, bukan tak berat. Okey, habis. Tambih. Ini suatu penjagaan lah. Ini suatu penjagaan, ini suatu peringatan. Ukhtulifah. Kita baca binat majhul. Berlaku perselisihan. Ukhtulifah, berlaku perselisihan. Maksudnya ikhtalafal al-fuqaha syafi'iyah. Berlaku perselisihan ataupun berselisih oleh ulama-ulama fiqh yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Mereka itu berselisih. Itu ukhtulif. Berlaku perselisihan fil 'adati allati tas'ul wudu'a wa salah, tentang adat yang telus akan wuduk dan sembahyang. Boleh faham? Kan dia kata mesti berhenti saat itu, tempoh berhenti boleh telus wuduk dan sembahyang. Tentang tempoh yang kata telus wuduk untuk sembahyang saat itu, sebenarnya dalam meletakkan dhabit dia, ukuran dia, ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i juga berselisih pandangan. Memang berwuduk jelas, sembahyang tu jelas. Okey, boleh faham? Berwuduk tu jelas, sembahyang tu jelas. Tapi berwuduk saat itu, dia ada hak yang fardu, ada hak sunat. Kalau kita ambil hak fardu saja, kita tak ambil hak sunat, dia lebih cepat berbanding dengan kita ambil sekali dengan hak sunat. Sembahyang 4 rakaat pun sembahyang, 2 rakaat pun sembahyang. Sembahyang ada hak fardu, ada hak rukun, ada hak sunat. Kalau kita buat hak rukun saja 2 rakaat, maka dia lebih cepat berbanding dengan buat hak yang sunat. Sekarang ni kira hak mana? Kira sembahyang hak yang biasa ke ataupun kira
aqallu ma yujzi, sekurang-kurang yang memadai. Maksudnya hanya kira hak rukun dan fardu sahaja. Di sini berlaku perselisihan. Jelas tak? Dalam menentukan tempoh hak yang telus wuduk dan sembahyang itu. Tu maksud ukhtulifa fil 'adati allati tas'ul wudu'a was salah. Berlaku perselisihan pada adat hak yang kata dapat telus wuduk dan sembahyang tu. Ke tidak? Ke tidak kan? Qala al-Adhra'i, telah berkata oleh Imam al-Adhra'i, halil muradu, adakah maksud biqaulihim biqauli Syafi'iyah dengan perkataan mereka itu? Dengan perkataan mereka itu, maksud dengan perkataan mereka itu maksudnya adalah muddatun tasa'uhuma ma'a sunanihima amma yasa'u aqallama yujzi'u minhuma am yufarraqu bainal muta'akkid min sunaniha wa ghairihi. Tengok, ada 3 pandangan. Ataupun bukan 3 pandangan, 3 kemungkinan. 3 kemungkinan. Adakah maksud dengan perkataan mereka itu ialah al-murad biqaulihim ialah muddatun, tempoh, khabar bagi al-murad, ialah tempoh tasa'uhuma, yang teluslah ia tempoh ke tidak telus. Telus ni dapat memuatkan. Telus ke tidak telus. Bukan telus ni telus jujur, bukan. Gelas ni telus kita letakkan air sekian. Waktu ni telus untuk kita sembahyang dan berwuduk. Itu makna telus. Dapat memuatkan. Okey, boleh faham? Dapat letak situ. Tempoh yang telus ia akan keduanya. Tasa'u, yang teluslah ia tempoh akan keduanya kembali kepada al-wudu' was-salah ma'a sunanihima, bersama dengan sunat-sunat bagi keduanya. Bukan hanya hak yang rukun saja, bahkan sekali dengan hak sunat wudu', sunat sembahyang. Faham tak tadi? Satu. Okey, yang kedua, au ma yasa'u aqalla ma yujzi'u minhuma, ataupun perkara tempoh yang telus ia, ma tu tempoh lah, yang telus aqal, sekurang-kurang ma yujzi, hak yang memadai minhuma, daripada wuduk dan sembahyang. Okey, hak telus sekurang-kurang memadai. Maksud dia sekurang-kurang memadai, kira hak yang wajib-wajib saja. Tak perlu kira hak yang sunat. Sebab sekurang-kurang memadai wuduk, hak wajib. Sekurang memadai sembahyang adalah hak yang wajib sahaja. Okey, jelas tak? Berapa dah? Dua kemungkinan gitu kan. Yang ketiga, atau yufarraqu bainal muta'akkid min sunaniha, ataupun dibezakan di antara hak yang muta'akkid, hak yang kuat, min sunaniha, daripada sunatnya, wa ghairihi wa ghairil muta'akkid, dan hak yang tidak kuat daripada sunatnya. Maksud kan dia? Hak sunat kena kira juga, tapi ambil sunat hak yang muakkadah saja, hak yang ghair muakkadah tak kira. 3. Jadi maksud perkataan mereka itu, adakah tempoh wuduk dan sembahyang tu kira sekali dengan hak sunat? 1. Ataupun kira hak yang wajib saja, ataupun kira hak sunat juga sekali dengan wajib, cuma sunat ambil sunat, hak muakkadah saja, hak ghair muakkadah tak perlu ambil, tak perlu kira. Jadi 3 tu kan. Okey. Tu dipanggil pertanyaan tu, pertanyaan halil murad, hal istifham tu. Lepas tu dia tak ada soal. Lalu kata Imam al-Azra'i, dia kata kan, lam ara fihi nassan, belum aku pernah melihat. Lam ara, aku belum pernah melihat, aku nak jumpa lagi lah. Fihi, padanya, pada al-murad biqaulihim saat itu, pada maksud dengan perkataan mereka itu tu, nasan akan nas. Aku tidak pernah jumpa nas. Nas Imam Syafi'i, aku tak pernah jumpa. Nas Imam Syafi'i ataupun nas kepada ashab Asy-Syafi'i menyebut perkara tersebut. Faham lagi hak yang selepas daripada Imam Syafi'i, yang sebelum daripada Imam Al-Adhra'i. Hak lepas daripada Imam Al-Adhra'i nak tengok ada. Hak akan datang ada, boleh kan? Hak lepas dah lah. Aku nak jumpa lagi lah. Katanya wahwa, dan iaitu al-murad biqaulihim saat itu,
adalah muhtamil atau muhtamal. Muhtamal diihtimalkan. Maksudnya boleh jadi belaka. Boleh jadi hak yang pertama tadi, boleh jadi hak yang kedua, boleh jadi hak yang ketiga. Baik. Jadi boleh jadi belaka antara tiga-tiga tu. Jadi Imam Al-Azra'i pun kata, nampak boleh belaka tiga-tiga tu. Sebab masalah tak ada nas, tak ada disebut secara jelas oleh ulama-ulama sebelum daripada ni. Boleh jadi belaka. Okey, boleh faham? Kita tengok orang lain kata lagu mana pula. Wa qala al-Isnawi, telah berkata oleh Imam Al-Isnawi. Benar lam ada alif tak lepas daripada nun? Ada alif lepas daripada nun. Apa itu alif ya? Tak tahu apa dia tak alif. Kena tengok kepada makhtutat semula. Apa kita ada pula tak alif. Cetakkan lain-lain. Sebab dia bayyana yubayyinu fa'il mudhari'. Dia fa'il mudhari'. Apa dia tak alif bayyana yubayyinu. Apa dia tak alif selepas daripada nun. Lam yubayyina. Oh gitu, bayyana yubayyinu. Belum menjelaskan oleh keduanya. Keduanya. Apa dia tak alif? Mesti bukan yubayyina. Bayyana yubayyinu yubayyina. Asalnya yubayyina ni masuk alif tathniyah. Sebab kita muskil tu apa kita alif sebab ia ikabah sebelum daripada tu kan. Jadi kita kena tengok tu lah sebelum daripada tu. Dia nak jelas cerita siapa, perkataan siapa. Perkataan Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i kot. Biasa gitulah. Dua orang tu kembali kepada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ya. Sebab kedua tu dah dinamakan Asy-Syaikhan dalam mazhab Imam Syafi'i. Kedua-duanya tidak menjelaskan, belum lagi menjelaskan, tidak menjelaskan huna di sini miqdar as-salah, akan kadar sembahyang itu. Kadar sembahyang dalam bab ni tempoh yang telus untuk puasa pula untuk berwuduk dan sembahyang tu. Keduanya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi tidak menjelaskan kadar tersebut di sini. Okey, boleh faham tak? Lam yubayyina huna miqdar as-salah. Katanya wal muttajihul jari 'ala al-qawa'id i'tibaru aqalli ma yumkin. Dan hak yang nampak hak yang ada jalan lah. Nampak al-muttajih hak yang nampak ada wajahnya. Nampak hak yang ada wajah. Al-jari hak yang bertepatan. Yang al-jari yang berjalan 'ala al-qawa'id di atas kaedah-kaedah. Maksudnya nampak hak yang ada jalan, hak yang berjalan mengikut kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah mazhab Imam Syafi'i lah. Adalah i'tibaru aqalli ma yumkin. Kira sekurang-kurang hak yang mungkin. Sekurang-kurang mungkin ni sama dengan aqallu ma yujzi. Iaitu kira hak yang fardu sahaja. Faham tak lagi? Tak kira hak yang sunat. Sama ada sunat muakkadah ke ghairu muakkadah, tak kira. Jelas tak? Bandingannya adalah karaka'ataini fi zuhril musafir. Seperti 2 rakaat pada zuhur orang yang musafir. Benda seperti 2 rakaat pada zuhur orang yang bermusafir, Fadi. Masalah, tengok dia ayat 2 rakaat pada zuhur orang musafir. Benda pula. Masalah jamak taqdim. Yang mana syarat jamak taqdim mesti kena mualak di antara sembahyang yang pertama dengan sembahyang yang kedua. Faham? Kena mualak di antara sembahyang zuhur dengan sembahyang asar. Jangan putus mualak. Okey, tempoh yang dikatakan putus mualak juga berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Okey. Al-jari selari, selaras. Jazakumullahu khairah. Anda nak mari nak letak terjemah lagu mana? Bahasa Terengganu je. Wal muttajih al-jari, hak yang selari lah. Hak yang selari ataupun selaras. Kaedah-kaedah mazhab Imam Syafi'i. Jazakumullahu khairah. Wa nafa'ana Allahu bikumul ummah. Al-jari 'ala al-qawa'id, yang selari ataupun selaras mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i adalah i'tibar aqalli ma yumkin. Kena kira sekurang-kurang hak yang mungkin. Maksudnya kena kira kadar wajib sahaja.
Bandingannya adalah seperti 2 rakaat pada zuhur orang yang bermusafir. Okey jelas? Lagu mana zuhur orang yang bermusafir? Maksudnya adalah sembahyang jamak takdim. Tidak boleh perceraian yang lama di antara sembahyang yang pertama dengan sembahyang yang kedua. Kadar mana yang dikatakan perceraian yang lama? Iaitu lebih daripada 2 rakaat sunat yang ringan. Dia kata gitu kan. Raka'ataini khafifatain. 2 rakaat sunat yang ringan. Ringan mana maksud? Yang ringkas. Faham? Itu dipanggil aqallu ma yujzi ataupun aqallu ma yumkin. Ini apa yang disebut oleh Imam Al-Asnawi. Wa qala fi ar-rawdati. Ni kata siapa? Kata Imam Asnawi lagi. Dan telah berkatalah ia Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah. Ba'da dzikri ma fil kitab, selepas daripada menyebut akan barang yang di dalam kitab ini. Selepas daripada disebut yang di atas tadi yang. Imam Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah, Rawdatul Talibin, selepas daripada disebut masalah yang sama. Orang puang yang darah dia berhenti sedangkan dia beradat, macam yang kita bincang sebelum daripada ni. Jadi Imam Nawawi sebut dalam kitab Rawdah, tapi dia tidak sebut secara jelas lah. Dia sebut lagu dalam kitab Rawdah, fa in kana yasiran la yas'u at-taharata was-salata allati was-salata allati mdah. Eja dia. Tahurat laha. Gitu. Betul tak? Maka jika adalah ia, tempoh tersebut saat itu adalah yasiran, sedikit. La yas'u at-taharata was-salata allati tahurat laha. Yang tidak teluslah ia akan bersuci dan sembahyang yang telah bersucilah ia perempuan tersebut untuknya untuk sembahyang. Bersuci yang dia bersuci untuk sembahyang tersebut. Dia kadang-kadang bersuci untuk benda yang lain kan. Hak dia bersuci untuk sembahyang tersebut tidak telus. Bersuci dan sembahyang hak yang dia bersuci untuk sembahyang tersebut itu tidak telus. Maka falaha asyru'u fi salati, maka harus baginya masuk dalam sembahyang tanpa perlu mentajdidkan wuduk. Itu makna falaha, maka harus baginya masuk ke dalam sembahyang tanpa perlu mentajdidkan wuduk, sebab dia tidak sempat tempoh tersebut. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Rawdah sebut gitu je. Jelas tak? Imam Nawawi sebut gitu je. Tidak telus taharah dan sembahyang hak yang dia bersuci untuk sembahyang tersebut. Maka ketika itu harus baginya falaha, maka harus baginya masuk di dalam sembahyang tanpa perlu mentajdidkan wuduk. Alif ha intaha perkataan Imam Al-Isnawi. Jelas tak? Jelas ha? Okey, habis. Wal muttajihu. Ini kata siapa? Kata Khatib Asy-Syirbini. Annal ibrata bil wajibi minal wudu'i wa minas salati allati tatahharat laha. Jadi Imam Khatib Asy-Syirbini dia cuba mengeluarkan pandangan dia pula. Wal muttajih, nampak hak yang ada jalang lah. Nampak hak yang ada jalangnya. Annal ibrata, bahawasanya perkiraannya ialah bil wajib, dengan hak yang wajib. Minal wudu' wa minas salah allati tatahharat laha, hak yang telah dibersuci untuk sembahyang tersebut. Okey, boleh faham? Kira benda, kira hak yang wajib sahaja. Jelas tak? Jelas tak? Jadi seolah-olah kata Imam Khatib Asy-Syirbini sependapat dengan pandangan Imam Al-Isnawi. Sebab itu hak yang selari mengikut kaedah mazhab Asy-Syafi'i. Masalah yang sama je adalah masalah 2 rakaat untuk orang yang sembahyang jamak takdim. Yang disyaratkan mualak di antara zuhur dengan asar tu. Okey, habis. Jadi kira ambil hak yang wajib saja, bukan nak campur hak sunat-sunat lah. Tempoh hak yang wajib saja, kira tempoh yang wajib saja. Okey, habis situ, berhenti situ. Ni pula Khatib Asy-Syirbini cuba buat kritikan lah. Cuba kritikan, dia panggil, dia ada kritikan keras, ada kritikan lembut. Faham? Dia buat sedikit kritikan lah terhadap ibarat je. Dia nak buat dia nak cuba kritik terhadap ibarat je. Kalau comel buat gini ibarat ni, comel ibarat ni lah. Hak comel tak perlulah ibarat tu. Dan sebenarnya ulama hak yang banyak mengkritik ibarat Imam Nawawi adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari banyak kritik ibarat Imam Nawawi.
Dia kritik ibarat, bukan kritik maksud, kritik ibarat. Semoleknya Imam Nawawi buat bagi ibarat ni sebab kalau ibarat ni lebih lagi kemah. Makna dia lebih tepat berbanding dengan ibarat ni. Okey, boleh faham kan? Baik. Kata lagu mana? Walau abbaral musannifu bitaharati badal al-wudu lakana aula. Sekiranya membuat ibarat lah ia, membuat ibarat oleh musannif Imam Nawawi bitaharah, dengan taharah. Dia buat ibarat dengan taharah. Badal al-wudu sebagai ganti daripada wudu. Kang Imam Nawawi katakan aw i'tadat wa wasi'a zamanul inqita'i wudu'an wa salata. Dia beradat patut telus masa berhenti darah tu wudu dan sembahyang. Jadi Khatib Syibli kata hak comel jangan ibarat wudu. Hak comel ibarat benda taharah. Dah apa? Sebab bukan tempoh wudu dengan sembahyang saja, tapi tempoh bersihkan kemaluan daripada najis pun kena kira juga. Nampak tak lagi? Sebab itulah cuba tengok dalam. Tengok dalam. Hak lepas apabila dia kata awi'tadat wa wasi'a zamanul inqita'i wudu'an was-salata. Wudu'an was-salata wajib al-wudu. Faham tak lagi? Wajib al-wudu. Jelas tak? Wajib berwudu. Lepas tu dia kata wa izalatu ma'alal farji minad dam. Wajib berwuduk dan wajib juga menghilang barang hak yang ada di atas farak daripada darah. Wajib menghilangkan darah yang berada di atas farak. Okey, boleh faham? Jadi Khatib Syibli takdirkan benda tu kan? Faham tak lagi? Silap. Bukan gini. Bukan gitu. Silap. Kalau dah dia membuat ibarat bil taharah badal wudu. Badal wudu ni wajib al-wudu. Wajib berwuduk. Silap. Sekali lagi. Walau abbaral musannif, sekiranya membuat ibarat oleh musannif bil taharah, dengan taharah badal al-wudu sebagai ganti daripada wudu. Mana? Kalau dia buat gini. Aw i'tadat wa wasi'a zamanul inqita'i wudu'an was salata wajibal wudu, dia tukar kepada wajibatit taharah. Perkataan wajib berwudu, dia tak wudu tapi dia tak benda at-taharah. Jelas kan? Sebab kalau wajib berwudu jadi bermakna bersuci daripada najis tak wajib. Sedangkan wajib juga dia basuh kerana tempat tersebut najis. Sebab itulah Khatib Syibli kata wajib al-wudu wa izalatu ma'al al-farji minad dam. Wajib berwudu dan wajib menghilangkan darah yang ada pada kemaluan. Jelas tak? Jadi untuk merangkumi kedua perkara tersebut, tukar kepada ibarat taharah. Sebab taharah merangkumi berwudu dan merangkumi bersih, basuh tempat hak yang ada darah tu. Tempat hak yang keluar darah, farak saat ni tu. Jelas tak? Jelas kan? Sebab tu dia kata walau abbaral musannifu bi taharati badal wudu lakana aula. Saya adalah ia lebih utama, lebih comel lah. Hak tu lebih utama. Sebab dia lebih utama liyashmala ma zidtuhu ba'dahu. Kerana supaya merangkumi, meliputi perkara hak yang aku tambah akan dia selepas daripadanya. Benda hak yang aku tambah. Tu wa izalatu ma'al al-farji minad dam. Supaya merangkumi benda hak yang aku tambah. Okey, jelas kan? Kalau dikata wajibatit taharah, merangkumi lah benda hak yang aku tambah. Jadi tak perlu aku tambah. Tak perlu aku tambah. Tapi oleh kerana tidak merangkumi benda hak yang aku tambah, maka aku kena tambah lah untuk menyatakan hukum. Jadi hak comel je, ibarat hak yang lebih syumul, maka dengan menggunakan at-taharah pada tempat al-wudu. Faham tak Fadi? Faham tak kan? Katanya wa taharatul mustahadati mubihatun lis-salati wa ghairiha la tarfa'u hadathan kama marra fil wudu. Wa qila tarfa'u al-madhiya duna ghairihi. Wa kullu man bihi hadathun daimun hukmuhu hukmul mustahadati fima dhukir wa kadha man bihi jurhun sa'idun fima 'ada al-wudu. Okey, kita kena berhenti sini dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung balik pada hari Ahad minggu depan. Jadi untuk hari ini sini dulu Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.